Bab salat fi syu'urin nisa. Ini bab bersembahyang dalam selimut perempuan, yakni dengan mengguna selimut perempuan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersembahyang dengan mengguna selimut kami ataupun lihaf kami. Syu'ur itu jamak, sama juga dengan luhuf itu lihaf ataupun selimut. Itu jamak. Ubaidullah berkata, ayah saya yang syak la yusalli fi syu'urina au luhufina. Yani yang syak itu ayah saya. Sama ada Aisyah berkata fi syu'urina ataupun luhufina. Yang syak dalam menyebutkan dua perkataan ini ialah ayah saya, iaitu Mu'adz. Bab rajul yusalli 'aqisan sya'rahu. Ini bab seseorang bersembahyang dengan 'aqisan sya'rahu, yakni dengan menyanggul rambutnya ataupun dengan melipat rambutnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Maqburi, beliau melihat Abu Rafi' maula Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dekat Hasan bin Ali ketika beliau sedang bersembahyang sambil berdiri, dan dia telah pun gharaza dhafrahu, yakni melipat rambutnya yang panjang itu kepangkal rambut, buat macam perempuan, lipat rambut fi qafahu, ke belakang tengkuknya. Abu Rafi' membuka rambutnya itu. Hasan pun berpaling kepadanya dengan marah. Abu Rafi' berkata, teruslah bersembahyang, jangan marah, kerana aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah bahagian syaitan. Maksud beliau tempat duduk syaitan, yakni tempat lipatan rambutnya itu. Dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan bahawa Quraib maula Ibnu Abbas menceritakan kepada perawi di bawahnya, iaitu Bukair, bahawa Abdullah bin Abbas telah melihat Abdullah bin Al-Harith sedang bersembahyang dengan kepalanya. Maksud kepalanya itu ialah rambutnya, dengan rambutnya makus dengan rambutnya dilipat ataupun disanggul. Min wara'i, dari sebelah belakangnya. Dia pun berdiri di belakangnya dan mula membukanya. Yang seorang lagi, yaitu Abdullah bin Al-Harith, membiarkannya, yakni yang kena buka tu, yang duduk sembahyang itu, membiarkan yang seorang lagi itu. Wa aqarra lahu al-akhar, yakni yang seorang lagi itu, Abdullah itulah yang sedang bersembahyang, membiarkan Ibnu Abbas itu membuka rambutnya. Itu maksud gitu. Bila dia selesai bersembahyang, dia pun pergi kepada Ibnu Abbas lalu berkata, kenapa? Apa kenanya engkau dengan kepalaku ataupun rambutku? Qala, beliau berkata, sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbandingan orang yang melakukan seperti ini ialah seperti orang yang bersembahyang dalam keadaan diberkas tangannya, ataupun dalam keadaan terbelenggu. Bab salat fi an-na'l. Ini bab bersembahyang dengan memakai kasut.
Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin As-Sa'ib, beliau berkata, saya telah melihat Nabi SAW bersembahyang pada hari pembukaan Mekah dengan baginda meletakkan kasutnya di sebelah kiri. yakni dengan memecat kasutnya dan diletakkan di sebelah kirinya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Muhammad daripada siapa? Abdullah bin As-Sa'ib. Beliau berkata Rasulullah SAW telah menjadi imam kepada kami dalam satu sembahyang subuh di Mekah. Baginda memulakan membaca surah Al-Mu'minin sehingga apabila sampai cerita Musa dan Harun ataupun cerita Musa dan Isa, Ibnu Abbad yang syak tentang menyebutkan Musa atau Harun, Musa dan Harun ataupun Musa dan Isa, itu yang syak itu ialah Ibnu Abbad. Ataupun mereka berselisih pendapat, ataupun mereka berselisih pendapat, yakni Ibnu Jurayj berkata, ataupun mereka berselisih, mana berbeza pendapat tentang perkara ini. Nabi SAW bila sampai di situ, Nabi SAW pun terbatuk. Akhadat an-Nabi SAW sa'lah, mana Nabi SAW terbatuk. Baginda pun meninggalkan membaca surah seterusnya, lalu rokok. Abdullah bin As-Sa'ib hadir dalam peristiwa itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, ketika Rasulullah SAW sedang bersembahyang dengan sahabat-sahabatnya, tiba-tiba baginda memecat kasut, lalu dia letakkan kedua-duanya di sebelah kiri baginda. Apabila orang ramai nampak ataupun melihat perbuatan Nabi SAW itu, mereka pun mencampakkan kasut-kasut mereka. Apabila Nabi SAW selesai bersembahyang, baginda pun bertanya, apakah yang mendorong kamu mencampakkan kasut-kasut kamu itu? Mereka berkata, kami tengok engkau membuang kasutmu, dengan sebab itulah kami mencampakkan ataupun membuang kasut-kasut kami. Terus Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tadi Jibril datang kepadaku, dia menceritakan kepadaku bahawa ada kekotoran pada kedua-duanya, ini pada kedua kasut saya lah. Waqala, dan dia berkata, apabila seseorang daripada kamu pergi ke masjid, maka hendaklah dia melihat. Kalau dia nampak pada dua ataupun kasut dia tu, dua kasutnya, yang ini kasut dia lah, kalau dia nampak ada apa-apa kekotoran ataupun sesuatu yang menjijikkan, falyamsah, maka hendaklah disapunya, wal yusalli fihima, dan hendaklah dia bersembahyang dengan memakainya. Dengan sanad satu lagi riwayat daripada Bakr bin Abdullah daripada Nabi SAW, hadis tadi juga, beliau berkata, pada kedua kasutnya itu ada khabath. Mana khabath itu sesuatu yang kotor lah. Beliau berkata pada kedua tempat itu khabath, jadi pada kedua tempat itu khabath, yani ada kekotoran. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ya'la bin Shaddad bin Aus daripada ayahnya, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, kamu lakukan tidak serupa, jangan mana khaliful yahud, kamu buatlah tidak serupa, lakukan mana perbuatan perkara yang menyalahi Yahudi, orang-orang Yahudi. Kerana mereka bersembahyang, mereka tidak bersembahyang dengan memakai kasut-kasut mereka, dan tidak juga memakai khuf mereka. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib daripada ayahnya, daripada datuk, dan beliau berkata, saya telah melihat Rasulullah SAW bersembahyang dengan